بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, yang saya kasihi pengerusi majlis, yang saya sayangi juga para imam, dan yang saya hormati para jamaah mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana Allah pilih kita pada malam ini untuk apa? Untuk kita hadir dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Walaupun musim PKP, tapi masih lagi boleh hadir ke masjid, masih lagi ada peluang untuk mendengarkan nasihat, perkongsian ilmu dan sebagainya, dan masih lagi diberikan peluang oleh Allah untuk hadir ke masjid. Alhamdulillah. Dan syukur juga kita selama-lamanya, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana Allah masih berikan kita dua nikmat yang sangat-sangat besar. Nikmat apa, tuan-tuan dan puan-puan? Nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, hari ini kita masih lagi Islam. Kita masih lagi menjadi orang Islam. Kita masih lagi beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Dan alhamdulillah, untuk malam ini, untuk hari ini sebenarnya saya menggantikan Ustaz Rasul. Saya menggantikan Ustaz Rasul. Sepatutnya malam ini Ustaz Rasul yang kuliah, bukan saya. Kalau ikutkan saya tak layak lagi kat depan ni. Tapi sebab kita nak berkongsi ilmu, nak berkongsi ilmu tak mengira usia. Betul? Nak berkongsi ilmu tidak mengira usia. Dan alhamdulillah, ini pun mengejut sebenarnya. Saya tak tahu nak kata apa. Tak tahu nak cakap apa. Tuan-tuan tahu tak saya nak cakap apa kat depan ni? Sebab saya pun menggigil kat depan ni. Sebab tak tahu nak cakap apa kan. So apa, Allahumma salli ala Muhammad. Ada satu kisah di mana seorang syekh ni dijemput hadir ke masjid lah, untuk memberikan tausiah dan sebagainya di masjid, di perkampungan. So ketika itu syekh itu datang ke masjid. Okey, syekh dah datang ke masjid dah. Lepas tu dia pun cakap dengan para jemaah yang hadir masa ketika itulah. Dia kata apa? Kamu semua tahu tak saya nak cakap apa hari ni? Dia tanya dengan para jemaah. Kamu tahu tak saya nak cakap apa hari ni? Maka para jemaah kata apa? Tak tahu. Tak tahu syekh. Syekh tak cakap lagi, tak tahu. Kalau macam tu saya tak nak ajar dengan orang yang tak nak tahu. Syekh pun balik. Tak jadi nak berkuliah. Maka orang kampung pelik. Kita jemput dia, lepas tu dia tak nak ajar pula tiba-tiba kan. Lepas tu orang kampung sepakat. Okey, lepas ni besok kita jemput lagi syekh tu. Kita jemput dia, kita sepakat semua, kita cakap, kita tahu apa dia nak cakap. Maka besok, keesokan harinya, dia pun jemputlah syekh ni lagi. Maka syekh pun datang. Syekh duduk kat depan macam ni lah, duduk kat depan dalam masjid. Okey. Lepas tu syekh kata, kamu semua tahu tak saya nak cakap apa hari ni? Maka para jemaah pun kata, alhamdulillah kami tahu syekh. Kami tahu. Kalau dah tahu, alhamdulillah, saya balik dulu. Hari kedua pun tak jadi nak berceramah juga. Hari pertama kata tak tahu, syekh kata aku malas nak ajar dengan orang yang tak tahu. Syekh balik. Hari kedua kata tahu, syekh pun balik juga. Syekh ni nak apa sebenarnya kan? Maka orang kampung pun bersepakat. Okey, lepas ni kita cakap, seorang kita bagi dua lah. Kumpulan ni kata tahu, kumpulan ni kata tak tahu. Lepas tu apa? Allahumma salli ala Muhammad. Maka hari ketiga pun orang kampung menjemputlah syekh untuk memberikan ceramah dan sebagainya. Maka syekh pun duduk kat depan untuk kali ketiga. Syekh tanya, kamu tahu tak saya nak cakap apa hari ni? Maka para jemaah kata, kami tahu syekh. Kami tak tahu syekh. Lepas tu apa jawapan syekh ni? Adakah dia akan bagi tahu? Adakah dia akan berceramah?
Allahumma salli ala Muhammad. Maka Syekh ni kata apa? Okey, alhamdulillah, baguslah. Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Maka yang tahu ini tolong bagi tahu, yang tak tahu aku balik dulu. Maka hari ketiga pun dia tak tahu nak cakap apa, betul tak? So 3 hari dia tak berceramah, masya-Allah. So bukan itu yang saya nak bincangkan kat sini. Nak kata yang saya tak tahu nak cakap apa kat depan ni. Macam tu. Allahumma salli ala Muhammad. Dan alhamdulillah pada malam ini adalah kali kedua saya ke depan. Kali kedua, kalau apa, tuan-tuan, para jemaah semua ingat muka saya, mungkin ingatlah ni kali kedua saya ke depan. Mesti ingat kan? Masa sebelum ni pun saya menggantikan Ustaz Rasul, dan malam ini juga menggantikan Ustaz Rasul. Dan alhamdulillah, kalau saya berceramah ataupun saya berkuliah, saya lebih suka menceritakan tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lebih suka bercerita tentang Rasulullah. Sebab apa? Sebab bila kita ceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat menambahkan rasa cinta kita pada Nabi. Apa bukti kita cintakan Nabi? Para ulama mengatakan, Allahumma shalli ala Muhammad. Para ulama mengatakan, man ahabba syai'an aktsara bi zikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu ni, man ahabba syai'an aktsara bi zikri, maka dia banyak menyebut tentang sesuatu. Kalau kita cintakan seseorang, kita sayang seseorang, kita banyak sebut tentang orang yang kita cinta, betul tak? Kita cerita tentang dia pada rambut dia, hujung rambut dia sampai hujung kaki kita tahu. Uban dia pun kita tahu ada berapa. Kuku dia hitam ke putih ke kita tahu. Gigi dia ada ke tak ada kita tahu. Sebab apa? Sebab kita cinta. Dan siapa yang cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia banyakkan berselawat pada Rasulullah, betul? Bukan berselawatlah, tapi perbanyakkan berselawat. Beza berselawatlah dengan perbanyakkan berselawat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyara, wa khuttas anhu asyara khatayat wa rufi'at lahu asyara darajat. Siapa yang berselawat ke atas aku satu kali sahaja, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atas dia 10 kali. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan kerana Allah taala, beza selawat Allah ke atas kita. Selawat Allah ke atas kita itu tanda rahmat Allah kepada kita, betul? Al-Imam Abdullah bin Haddad dia kata apa? Dia kata satu selawat Allah Subhanahu wa taala ke atas kita, satu saja selawat Allah telah mencukupkan keperluan kita dunia dan akhirat. Satu selawat Allah. Bagaimana dengan 10 kali selawat Allah ke atas kita? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa khutas anhu 10 khatayat, dan digugurkan 10 dosa dia. Dosa apa? Dosa kecil. Digugurkan 10 dosa dia. Wa rufi'at lahu 10 darajat, dan diangkatkan kepada dia 10 darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Darjat apa? Tingkatan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Dengan sebab kita berselawat sekali saja, kita dapat benda tu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan ada juga riwayat lain mengatakan apa? Man shalla alayya mi'a sallallahu alaihi man shalla alayya 10 sallallahu alaihi mi'ah. Siapa yang berselawat ke atas aku 10 kali, Allah akan berselawat ke atas dia 100 kali. Yang 10 pun kita tak tahu bagaimana apa, dah satu pun dah cukup keperluan kita dunia dan akhirat. Bagaimana dengan 10? Bagaimana dengan 100? Dan ada riwayat lain mengatakan man shalla alayya mi'an sallallahu alaihi alfa. Siapa yang berselawat ke atas aku 100 kali, maka Allah selawat ke atas dia 1000 kali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa kullu yawmin alfa marrah zahamat katifi ala babil jannah. Sesiapa yang berselawat ke atas aku 1000 kali dalam satu hari 1000 kali dia berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Zahamat katifi ala babil jannah, akan berlaga bahu dia dengan bahu aku di mana? Ala babil jannah, di hadapan pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan kerana Allah Ta'ala? Maksudnya dia akan masuk syurga bersama dengan Nabi. Kalau dah berlaga bahu dengan Nabi, maksudnya dia masuk apa? Masuk syurga, betul? Orang yang berselawat 1000 kali dalam satu hari,
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Dia akan masuk syurga. Bahu dia akan berlaga dengan aku di hadapan pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya selawat kita pada pahala ataupun betapa besarnya kelebihan orang yang berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para jemaah yang saya muliakan kerana Allah taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu baru selawat. Tuan-tuan dan puan-puan, antara amalan-amalan yang pasti diterima oleh Allah adalah berselawat. Kita pasti ke solat kita ni diterima oleh Allah? Pasti. Pasti kita khusyuk, kita solat sampai tak tidur malam, kita banyakkan solat semua. Kita pasti tak solat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa kat sini boleh kata solat aku diterima oleh Allah? Tak ada seorang pun akan tahu. Tak ada seorang pun yakin yang solat dia diterima oleh Allah. Betul tak? Yakin ke amalan-amalan yang banyak kita buat ini semua diterima oleh Allah? Melainkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berselawat confirm Allah terima pahala. Confirm Allah terima amalan berselawat di atas Rasulullah. Hatta walaupun dia riak sekalipun, aku hari ni aku dah selawat 1000 kali. Kau ada? Aku selawat 1000 kali pada Rasulullah hari ni. Itu antara riak yang boleh. Antara banyak-banyak riak, kan riak haram kan? Antara banyak-banyak riak yang dibolehkan adalah riak berselawat ke atas Rasulullah. Hari ni aku dah selawat 1000. Kau selawat berapa hari ni? Aduh, kau ni selawat 1 kali buat apa? Aku 1000 kali hari ni. Boleh riak. Sebab apa? Sebab kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara amalan-amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan kerana Allah taala. Sebelum ni masa saya ganti ke masa Rasul, saya menceritakan tentang muqaddimah saja. Berkenaan tentang kitab yang dikarang oleh guru kami yang mulia Al-Fadil Al-Ustaz Nazrul bin Abdul Nasir Al-Azhari Al-Syafi'i hafizahullah ta'ala. Yang mana kitab karangan beliau ini namanya adalah Kitab Syamil fi Khulasatis Syama'in. Siapa ingat saya cerita benda ni pada tahun lepas. Pada tahun lepas sekali saja. Tu apa, Allahumma salli ala Muhammad. Tentang mukadimah saja yang saya ceritakan. Tentang mukadimah saja. Dan alhamdulillah hari ini direzekikan oleh Allah untuk kita sambung. Untuk kita sambung. Saya tak ada niat pun nak macam mana kata bertalaki ke apa, bukan. Just nak sharekan ilmu, just berkongsikan ilmu. Sebab kalau nak bertalaki bukan saya orangnya, belum layak lagi. Just kita nak berkongsikan ilmu. Moga-moga dengan perkongsian ilmu ini masing-masing kita sama-sama dapat ambil manfaat. Moga-moga kita semua mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab kita cinta Nabi, kita sayang Nabi. Sebab kita sayang Nabi lah Allah kumpulkan kita pada malam ini. Betul tak? Sebab kita sayang Nabi. Kalau kita tak sayang Nabi, kalau bukan kerana keberkatan Rasulullah, kita takkan kumpul pada malam ini. Betul? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan kerana Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah pada malam ini saya nak berkongsi, nak menceritakan tentang apa? Tentang bab pada menyatakan tentang sifat tubuh badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sayang Nabi, jadi kita kena tahu bagaimana tubuh badan Rasulullah, betul? Ni kata sayang tapi tak tahu. Kata sayang Rasulullah tapi tak hafal nama Rasulullah. Macam mana? Kata rindu Rasulullah tapi tak nak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama Rasulullah? Kita kena ambil tahu. Biasa kita kalau sekolah kita hafal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib. Sampai situ je, betul? Kita hafal sampai situ je, Ibnu Abdul Muttalib kan? Kalau boleh kita cuba hafal sampai semua ahli bait Nabi, semua keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama Rasulullah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadar ibni Kinana ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu antara nama-nama nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak panjang pun para jemaah. Kalau kita kira-kira ada dalam
21 saja, tak panjang. Mudah nak hafal insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan insya-Allah malam ini kita sambung bab pada menyatakan tentang sifat tubuh badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, karangan kitab guru kami ini dijadikan dalam bentuk nazam. Maksud nazam ni adalah syair, dalam bentuk syair. Tapi telah di Allahumma salli ala Muhammad, telah dijadikan dalam bahasa Jawi. Telah diterjemahlah. So sangat-sangat mudah, bila baca je kita mudah nak faham, insya-Allah. Tapi saya tak baca bentuk syair lah, saya tak kerti baca syair. Saya baca biasa je. Kecantikan baginda tiada celah, rupanya indah bagai bulan purnama. Kulit putih kemerahan sifatnya, ini yang terindah jika di dunia. Allahumma salli ala Muhammad. Apa yang dimaksudkan rupanya indah bagai bulan purnama? Rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini indah bagai bulan purnama, macam bulan purnama. Kita kena tahu juga, betul ke maksudnya muka Nabi ni macam bulan purnama ke? So kena faham. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi di dalam Syama'il. Telah berkata Sayyidina Hindun bin Abi Halah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhaman mufakhaman yatala'u wajhuhu tala'lu al-qamari lailatul badri. Allahumma salli ala Muhammad. Luwatul hadis. Fakhaman maksudnya Nabi agung pada dirinya. Mufakhaman, Nabi dipandang agung oleh makhluk sehingga tidak ada seorang pun yang boleh menafikan keagungan tersebut. Sebahagian ulama mengatakan makna fakhaman adalah bermaksud agung di sisi Allah, manakala mufakham pula bermaksud agung di sisi manusia. Juga hadis yang diriwayatkan di dalam Asy-Syama'il bahawa seorang lelaki pernah bertanya kepada Sayyidina Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, adakah wajah baginda seperti pedang, yakni pada panjang wajahnya serta bersinar? Maka jawab Sayyidina Bara', tidak, bahkan wajah baginda seperti bulan, yakni pada bercahayanya wajah baginda. Ada sahabat tanya, adakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni macam pedang? Kalsaif, seperti pedang. Pada apa? Allahumma salli ala Muhammad. Yakni pada panjang wajahnya serta bersinar. Maksudnya dia nak kata adakah wajah Rasulullah tu seperti pedang, nak kata panjang dan bersinar? Sahabat kata tidak, bahkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti bulan purnama. Ada satu kisah di mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika itu Nabi ada buat satu majlis, majlis ilmu di luar rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Dan ketika itu telah berlaku malam bulan purnama. Tuan-tuan, kalau kita tahu, kalau kita tengok bulan purnama cantik tak cantik? Cantik kan? Besar bulat kan? So pada malam itu Nabi buat majlis ilmu lah di luar rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu sahabat bandingkan, sahabat lihat ke arah bulan purnama tersebut, dan sahabat lihat kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu dikata apa? Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih indah daripada bulan purnama yang aku lihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana tu para jemaah wajah Rasulullah? Semua orang nak jumpa, semua orang nak lihat bagaimana rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Paling kurang kita nak sangat bermimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak dapat lihat wajah, dapat lihat belakang Nabi pun jadilah. Betul tak? Sebab apa? Sebab kita nak sangat jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulit putih kemerahan sifatnya. Kulit Nabi ini putih kemerah-merahan. Bukan terlalu putih sehingga tiada padanya cahaya. Ini yang terindah jika di dunia. Kulit ini yang terindah jika di dunia. Nanti ada perbahasan. Antara kulit-kulit yang terbaik di dunia ini adalah kulit putih kemerah-merahan. Antara kulit yang terbaik di akhirat kelak adalah kulit putih kekuning-kuningan. Ada dua kulit yang terbaik. Satu kulit yang terbaik di dunia, satu lagi kulit yang terbaik di akhirat. Jadi kita nak tahu. Kata Al-Imam Al-Bajuri di dalam Mawahib di Dunya ala Syama'il Muhammadiyah, ketahuilah bahawa
sebaik-baik warna kulit di dalam dunia adalah putih kemerah-merahan. Yang saya sebutkan tadi. Manakala di akhirat pula kulit yang terbaik adalah berwarna putih kekuning-kuningan. Ada dua warna kulit. Kulit pertama yang terbaik di dunia adalah warna putih kemerah-merahan. Macam mana kulit putih kemerah-merahan ni? Kalau kita tengok kulit dia macam kulit orang Korea. Kita semua orang Korea, betul tak? Korea kalau bahasa Arab, dalam bahasa Melayu kampung. Korea bahasa Arab. So kita semua orang Korea, betul tak? Orang kampung, tak adalah. Kulit putih ni kalau kita perhatikan, kita lihat kulit orang Korea lah. Bangsa Korea, negara Korea tu. Kulit dia merah-merah macam tu. Itu kulit putih kemerah-merahan. Hikmah perbezaan di antara warna kulit di dunia dan di akhirat adalah kerana kemerahan tersebut terjadi daripada darah dan alirannya di dalam badan hasil daripada makanan yang dimakan. Antara sebab jadinya kulit kita tu putih kemerah-merahan tu sebab apa? Sebab makanan yang kita makan tu mengalir dalam darah kita. Mengalir dalam, dia menjadi aliran darah kita yang menyebabkan kulit kita jadi putih kemerah-merahan. Ini berbeza dengan makanan ahli syurga yang ianya tidak menghasilkan darah seperti makanan di dunia. Makanan dalam syurga dia tidak menghasilkan darah. Makanan kat dunia saja yang menghasilkan darah. Tubuh Nabi tidak tinggi, tidak rendah, sederhana jika pandang memang indah. Ini sifat tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bil-tawil al-ba'in wala bil-qasir wala bil-abyad al-amhaq. Lugatul hadis. Al-ba'in yakni terlalu tinggi melebihi kebiasaan. Bil-qasir tidak terlalu rendah. Namun begitu Nabi lebih hampir kepada tinggi seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Ianya juga dikuatkan dengan khabar bin Ibnu Abi Halah yang menyebut kana atwal minal marbu' wa aqsar minal musyaddab. Nabi SAW ini kana atwal minal marbu', adalah orang yang sederhana tinggi. Nabi SAW ini adalah orang yang sederhana tinggi. Wa aqsar minal musyaddab. Maksudnya dia ni lebih, nak kata Nabi ni lebih rendah daripada orang yang terlalu tinggi. Macam tu. Senang cerita, Nabi ni tubuh badan dia tak terlalu tinggi dan tak terlalu rendah. Sederhana tubuh badan baginda Nabi SAW. Sederhana jika dipandang memang indah. Ini juga berdasarkan hadis Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laisa bit-tawil wa laisa bil-qasir hasanal jismi. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata apa? Dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan. Rab'atan ni maksud dia sederhana. Tinggi Nabi ni adalah sederhana. Laisa bit-tawil, maksudnya tidak terlalu tinggi, wala bil qasir, dan tidak terlalu rendah. Hasanal jismi, maksudnya tubuh Nabi ni cantik. Tingginya, rendahnya cantik, kena dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dada bidang, tanda gagah, tidak lemah, punya bulu halus, disebut masrubah. Dada bidang. Dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bidang dada. Maksud bidang ni apa? Para jemaah yang saya muliakan kerana Allah Taala. Maksudnya Nabi ni kuat. Sadar, bahasa kita sadar. Orang yang kuat bukan orang yang lemah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang lemah. Tapi Nabi kuat. Kata Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibain. Kata Al-Imam Al-Bajuri, makna yang terbaik bagi perkataan rajulan, rajulan dekat sini maksud dia adalah sifat rambut Nabi yang ikal mayang, bukan yang bermaksud lelaki. Betul juga kan? Kadang kita faham bahasa Arab ni, kita baca macam mana? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan. Kita kata Nabi ni lelaki. Dah tentu Nabi ni lelaki, betul? Jadi kita kena faham maksud rajulan yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah rambut Nabi. Rambut Nabi yang ikal mayang. Ini kerana Arab juga menyebut sya'run rajulun, yang bermaksud rambut yang ikal mayang. Al-marbu' yakni sederhana tingginya.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Punya bulu halus disebut masrubah. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa alaihi salam. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكرادس طويل المسروبة. لغة الحديث شثن الكفين والقدمين. Al-Imam Al-Asma'i mentafsirkan perkataan ini dengan maksud kasar jari jemari di tapak tangan dan di tapak kaki Nabi SAW. Manakala Al-Imam Ibn Hajar mentafsirkan kalimah tersebut dengan maksud kasar pada tapak tangan dan jari jemari baginda Nabi SAW. Kata Al-Imam Ibn Battal rahimahullah, adalah tapak tangan baginda Nabi SAW itu tebal namun ianya sangat lembut. Ini seperti riwayat Sayyidina Anas yang menyebut, ma masistu khazzan wala hariran alaina min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-dua hadis yang menyebut tentang tapak tangan Nabi kasar dan halus ini tidaklah bercanggah. Maksudnya dua-dua betul. Al-Imam Bajuri rahimahullah mengatakan bahawa ditanggung maksud tapak tangan Nabi keras itu ketika setelah Nabi pulang daripada perang atau setelah melakukan kerja rumah. Bila mana baginda SAW tidak melakukan kerja-kerja tersebut, maka tapak tangan Nabi kembali menjadi lembut. Kat situ kena faham maksud tapak tangan Rasulullah SAW itu kasar sebab apa? Sebab Rasulullah buat kerja berat, Rasulullah pegang perang, Rasulullah pergi berperang. Tapi bila tak berperang, tak buat kerja rumah, maka tapak tangan Rasulullah lembut macam biasa. Lembut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan nak isyak ni, seminit lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan kerana Allah Ta'ala, kat sini kita boleh dapat tahulah bagaimana wajah Rasulullah SAW. Kita dah simpulkan dah, wajah Nabi adalah seperti bulan purnama, bahkan lebih indah daripada bulan purnama. Dan kita tahu juga bahawa tubuh badan Rasulullah SAW ini tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah. Akan tetapi hasanal jism, tapi badan Rasulullah SAW ini cantik bila dipandang. Sederhana badan Rasulullah SAW. Dan kita dapat simpulkan juga bahawa kulit Rasulullah SAW adalah putih kemerah-merahan. Kita dengar azan dulu insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah yang saya muliakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dapat simpulkan bahawa kulit Rasulullah SAW itu adalah
putih kemerah-merahan. Dan kita juga dapat tahu bahawa ada dua kulit yang terbaik. Satu kulit terbaik di dunia, warnanya putih kemerah-merahan. Manakala kulit yang terbaik di akhirat adalah warna putih kekuning-kuningan. Sekarang kita boleh cek kulit kita warna apa. Warna apa? Kadang kita tengok, warna kulit aku warna hitam. Aku bukan di syurga, aku bukan di dunia. Salah dah tu. Tak. Antara kulit yang terbaik di dunia adalah kulit putih kemerah-merahan, dan kulit yang terbaik di akhirat adalah warna putih kekuning-kuningan. Dan kita dapat tahu juga bahawa Rasulullah SAW itu dadanya bidang. So kita dapat ambil pengajaran kat sini dan kita dapat ambil ilmu. Mana yang tak tahu kan, lepas ni aku dah tahu dah, macam ni rupanya Rasulullah SAW, sifat tubuh badan baginda Nabi. Ini baru sebahagian yang saya sebut, baru sebahagian, ada banyak lagi sebenarnya. Kalau kita sayang Rasulullah, carilah tentang Rasulullah SAW. Dan insya-Allah para jemaah yang saya muliakan kerana Allah Ta'ala, saya nak menceritakan sedikit lah, cerita satu buah kisah di mana seorang wali Allah yang mana dia ini adalah pemabuk dan juga penzina. Wali Allah tapi pemabuk, penzina. Saya tak habis cakap, maksudnya ada tanda soal kat belakang ni. Wali Allah, pemabuk, penzina. Kisah ini berlaku pada zaman Sultan Murad. Siapa kenal Sultan Murad? Sultan Murad ini adalah ayah kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Ayah kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Nak dipendekkan kisahnya, ketika itu Sultan Murad dia berada di istana dan dia dalam keadaan yang gusar, dalam keadaan yang rasa macam mana cakap, gusar lah. Dalam keadaan gusar. Maka dia pun bertanya dengan Allahumma salli ala Muhammad. Dia bertanya dengan penjaga istana, aku dalam keadaan gusar ni. Maka penjaga istana dia pun kata apa? Kalau macam tu Sultan, malam ni kita keluar daripada istana, kita jalan-jalan dekat luar. Kita jalan-jalan kat luar, kita ambil angin. Maka Sultan kata, bolehlah. Macam tu. Maka semua penduduk tahu yang Sultan Murad ini adalah seorang yang humble. Humble ni macam biasa-biasa je orang je kan. So ketika malam itu Sultan Murad keluar senyap-senyap daripada istana dengan berpakaian seperti orang biasa. Dengan berpakaian seperti orang biasa. Ketika dia berjalan, dia pergi ke satu buah lorong, dan ketika di lorong itu dia melihat ada seorang yang telah mati. Ada seorang yang telah mati. Dan dia pelik, kenapa tak ada orang yang uruskan jenazah ni? Kenapa tak ada orang yang uruskan mayat ini? Maka Sultan Murad pun tanya dengan penduduk. Masa tu penduduk tak tahu ini Sultan Murad, tak tahu. Maka Sultan Murad tanya, kenapa tak ada orang uruskan jenazah ni? Maka penduduk kata apa? Kenapa kita nak uruskan dengan seorang yang pemabuk, ahli maksiat ni, penzina? Penduduk kata. Maka Sultan Murad kata apa? Tapi dia ini adalah hamba Allah. Hamba Allah juga. Kita kena uruskan jenazah dia juga. Maka ketika itu penduduk kampung pun angkatlah jenazah, angkatlah mayat si wali Allah ini, bawa ke rumahnya. Bila bawa ke rumahnya, si isteri pun melihat dan menangis. Si isteri melihat dan menangis, dan dia kata, ya wali Allah, wahai wali Allah, kenapa kau dilakukan sebegini? Bila dengar je, Sultan Murad dengar je si isterinya kepada wali Allah ini kata, ini wali Allah. Sultan Murad kata, wali Allah, kenapa wali Allah kena diperlakukan macam ni? Maka si isteri pun menceritakan kisah sebenar apa yang terjadi. Kenapa orang kata suami dia ini adalah pemabuk dan juga penzina. Maka si isteri pun menceritakan bahawa suami aku setiap hari dia akan pergi ke kelab malam. Dia akan beli arak-arak yang ada kat sana. Dia beli kalau boleh, dia beli paling banyak, dia beli arak kat situ, dia bawa balik ke rumah. Dan bila dia bawa balik ke rumah, dia akan buang air arak tu ke dalam lubang. Dia akan buang air ke dalam lubang air arak tersebut. Maka bila dah dia buangkan air arak tu ke dalam lubang, si wali Allah ni kata apa? Alhamdulillah, hari ni berkurangnya dosa umat Nabi SAW. Alhamdulillah, hari ni berkurangnya dosa umat Nabi SAW. Itu yang pertama. Dan ketika itu dia pergi ke pusat pelacuran pula. Setiap hari dia pergi. Dia pergi ke pusat pelacuran,
Dan sampainya di pusat pelacuran itu, wali Allah ini kata apa? Hari ini aku bayar kamu semua. Aku bayar kamu semua, dan duit ini cukup untuk kamu hidup satu hari. Tak payah lagi melancur dan sebagainya. Kamu balik ke rumah terus. Maka ketika itu Sultan Murad kata apa? Alhamdulillah, hari ini berkurangnya umat Nabi SAW yang melakukan zina, yang melakukan maksiat. Sepanjang hayat dia buat macam tu setiap hari. Sampailah si isterinya pernah berkata dengan si wali Allah ini, wahai suamiku, kau tak rasa, kau tak takut ke kalau orang penduduk nanti, orang kampung kata kau ni adalah pemabuk dan juga kaki maksiat, penzina dan sebagainya. Lepas tu Sultan Murad kata apa? Isteri dia kata apa? Ketika itu suami aku berkata, aku tak takut. Sebab apa? Ketika penduduk kampung tolak aku, pulaukan aku tahu ketika aku mati nanti aku akan dikebumikan oleh Sultan Murad. Maka ketika itu Sultan Murad dengar je si isteri kata akan dikebumikan oleh Sultan Murad, dia menangis. Dia menangis. Semua orang tak tahu yang itu adalah Sultan Murad. Maka ketika itu jugalah Allahumma salli ala Muhammad, Sultan Murad yang menguruskan jenazah si wali Allah ini. Nampak tak, wali Allah yang mana dia dipandang hina oleh masyarakat, dipandang hina oleh penduduk, tapi bila dia mati dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Jadi kat sini antara isi penting kat sini adalah husnuzan, iaitu bersangka baik. Kita jangan lihat ada orang buat maksiat depan mata kita kata kau ni ahli neraka. Senang-senang je kita kata dia ahli neraka. Kita tak tahu, mana tahu asbab kita kan, kita lalu depan dia tengah buat maksiat tu. Kita lalu depan dia, tiba-tiba dia nampak kita pakai jubah, pakai kopiah apa semua kan. Tiba-tiba terdetik dalam hati dia, ya Allah, aku buat dosa hari ni. Mana tahu malam tu juga dia bertaubat pada Allah. Kita tak tahu. Kita jangan cepat-cepat sangat bersangka buruk dengan orang, hatta dengan ahli maksiat sekalipun. Para ulama kata jangan pandang buruk pada ahli maksiat. Jangan pandang hina dengan ahli maksiat, tapi pandanglah hina dengan kelakuan dia. Orangnya tangan, orangnya mulia. Umat Nabi SAW. So kalau kita nak jaga mulut kita ni daripada mengata orang macam tu kan, kita nak jaga hati kita, mulut kita, mata kita, kita anggaplah, para ulama mengatakan apa? Anggaplah semua umat Rasulullah SAW ini adalah seperti wali Allah. Bila kita anggap mereka semua ini adalah wali Allah, kita akan terjaga mulut kita, hati kita, mata kita daripada mengata orang. Anggaplah setiap umat Nabi SAW ini seperti wali. Sebab apa? Dalam Quran pun Allah kata apa? Mereka yang memerangi ahli bait, wali-wali Allah semua ni, aku sendiri yang akan memerangi mereka. Bila kita dengar firman Allah, Allah kata macam tu, kita takut. Bila kita takut, kita tak akan buat apa yang Allah larang. Apa yang Allah suruh kita tak akan buat. Apa yang Allah larang kita tak akan buat. Pengajaran dekat sini adalah husnuzan, bersangka baik. Rasa itu saja daripada saya. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsih. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan minta maaf atas kekilafan, atas salah bicara dan sebagainya. Moga-moga Allah berkati kita semua. Moga-moga dengan asbab cinta, sayangnya, rindunya kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah kumpulkan kita sama-sama pada malam ini. Moga-moga kita semua mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dapat masuk ke syurga Allah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara, wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal muallimina wal muallimat wal mujahidina wal mujahidat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر. اللهم حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلاد رسولك صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والله من tutup masjid dengan tasbih kafarah dan suratul asr.